peribadi titik bertindih perlu ke? Tanda soal kat situ. Bukan cakap tak boleh langsung buat pembiayaan peribadi. Tengok kes lah kan. Kita akan bagi contoh-contoh kes yang macam mana yang diharuskan untuk anda buat pembiayaan peribadi. Jadi di awal ni Tuan Samsudin, mukadimahnya silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah ya Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Sidang penonton pendengar yang dirahmati Allah lagi disayangi Nabi, tuan guru, puan guru. Pertama-tamanya sama-sama kita mulakan majlis kita, bicara kita petang ni dengan membaca doa, kerana baca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tidak boleh kawal, ya. Bila sebut pasal hari ni topik pasal hutang pembiayaan, kadang tak dapat nak kawan nafsu sebab kawan semua ambil, kita pun nak ambil ya. Kalau tanya sebab apa ambil, sebab kawan-kawan ambil. Saya pernah jumpa bila buat kursus saya, kenapa ambil? Kawan-kawan semua ambil, saya seorang tak ambil, stres rasa tak ambil. Kan ada. Jadi membaca doa tu penting untuk kita supaya Allah bantu kita mengawal apa yang kita tak mampu kawal, insya-Allah, ya. Jadi sama-sama kita baca doa ringkas, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kefahaman para Nabi, hafalan para Rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang maha pembuka lagi maha tahu, bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi bijaksana. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kami juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak. Dan lindungilah kami dari segala kejahatan yang ada dalam dunia ini. Kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah ya Tuhan kami, biarlah kami nampak diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami. Dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah segala doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi zaman sekarang kalau nak hidup tak berhutang memang hampir mustahil lah. Sebab nak beli rumah, beli kereta, kan nak tunggu cash boleh. Mungkin kereta boleh. Kalau rumah nak tunggu cash boleh. Kita duk simpan RM100 sebulan. Harga rumah naik berpuluh ribu, beratus ribu setahun. Memang tak sempat nak kejar lah. Jadi apabila sebut hutang, memang ada banyak jenis hutang lah. Cuma isunya bila sebut pembiayaan peribadi ataupun itu yang bahasa Islamik lah. Kalau bahasa yang biasa orang common kat luar, personal loan dipanggil. Ya? Kalau ikut Islamic financing, Islamic personal financing. Kalau yang biasa term orang guna personal loan lah, ya. Hutang, adakah dia perlu? Macam rumah memang perlulah kita ambil pembiayaan rumah, sebab nak beli cash mungkin sebahagian besar dari kita tak mampu. Dan kita nak beli kenderaan untuk memudahkan kita pergi kerja, balik kerja, hantar anak sekolah dan sebagainya. Nak beli cash pun ada di antara kita yang mampu, ada di antara kita yang tak mampu. So boleh, boleh. Cuma boleh pula nak beli kereta apa tempoh tu, itu satu isu jugalah. Yang tiganya, dua itu yang keperluan utama manusia. Cuma bila hidup ni kita ada kehendak, keperluan. Ya. Bila disebut pembiayaan peribadi ni, nama lagi peribadi. Ya, bukan hal nak beli rumah, tempat nak berlindung. Sebab keperluan asas manusia, kalau ikut teori Maslow dan sebagainya, ikut Islam, kita tengok secara asas memang tempat tinggal, pakaian, makanan. Ada tiga tu, insya-Allah kita boleh hidup lah secara asas. Belum pendidikan tu yang seterusnya lah. Jadi dalam kes pembiayaan peribadi, kat mana, tang mana orang kata yang kita perlunya pembiayaan peribadi. Rumah dah ada. Yes, kerja dapat gaji untuk beli ni. Apa perlu pula kita berhutang, ya? Itu salah satu yang perlu kita bincangkan pada hari ini. Jadi apabila pembiayaan peribadi ni perlu ke, sebab kalau tengok dalam majoriti kes lah, sepanjang saya berhadapan dengan situasi orang ramai dalam kursus ke secara individu ke yang datang jumpa, saya melihat lebih pada 90% yang ambil pembiayaan peribadi lah yang saya jumpa dan sebagainya adalah dalam situasi yang tak perlu. Contoh kes? Contoh yang pertama, kahwin. Hutang kahwin. Kahwin. Kalau ikut nak kahwin ni, kena mampu. Tak mampu, suruh berpuasa dan sebagainya lah. Tapi dia bukan melibatkan yang nak kahwin tu je. Mak ayah yang kat belakang tu.
Kadang-kadang ni orang nak kahwin simple. Dua-dua suami lelaki bakal pengantin lelaki perempuan dia okey dah. Dia tak kisah pun, janji ialah nak kahwin cara halal, cara Islam lah. Cuma halangan tu datang daripada mak ayah. Kadang-kadang terutama mak ayah perempuan. Terutama. Tapi ada kes mak ayah perempuan lebih bagus daripada mak ayah lelaki pula. Mak ayah perempuan nak buat sederhana. Mak ayah lelaki pula nak buat over. Tu pun ada kes. Ya, tapi majoritinya mak ayah perempuan lah. Ni anak perempuan tunggal saya. Ni anak bongsu saya. Ni anak sulung saya. Ni anak saya yang seorang-seorangnya ada PhD. Yang lain SRP pun tak ada. So nak guna buat grant dan harga hantaran dia ni. Itu yang menyebabkan si anak tu dengan menantu terpaksa, nak kata terpaksa sebenarnya bagi saya mesti pilihan untuk berhutang. Itu satulah. Yang kedua, kadang-kadang dipengaruhi oleh kat luar sana, ejen-ejen yang datang buat kita untuk ubah suai rumah. Ni macam nak gaya ni ada ni penuh ni. Pembiayaan peribadi untuk ubah suai dapur. Kalau buka puasa dengan dapur sekarang tak kenyang. Dia kata tak selesa, nanti tak kurang barakah. Ada juga kaitan barakah dengan dapur besar kecil, tak ada kaitan. Tapi bila orang datang kita terpengaruh. Terpengaruh mesti pilihan kita lah. Dan ada setengah ubah suai kereta. Ada kes kereta dia beli kereta RM20,000, ubah suai saja RM200,000. Kereta tempatan tu boleh naik RM200,000 je. RM20,000 habis lebih kurang RM200,000 dia buat ubah suai. Itu dia. Dan yang paling banyak juga yang masuk MLM tertentu, bukan semua MLM, yang tertentu tu, yang cepat nak naik pangkat pun dia suruh ambil pembiayaan peribadi. Dan yang terakhirnya banyak juga yang masuk skim cepat kaya. Sebab kadang-kadang kita tak mampu. Jadi pergi kadang seminar yang entah apa-apa, dia dah set dah untuk mengaruhi kita. Kita masuk, dia bawa lah 2-3 orang berjaya. Yang betul-betul berjaya ke, kononnya berjaya, wallahualam lah. Jadi kita pun tak apa. Saya tak ada duit, tak apa. Ni kita ada orang bank. Bank pun dia dah bawa dalam majlis tu. Cek nombor IC. Oh, tuan layak ni RM70,000, RM80,000. Kita pun ambil. Itu di antara yang banyak-banyak yang ambil pembiayaan peribadi tak perlu. Cuma mungkin saya masuk satu yang perlu mungkin. Perlu contoh kalau rumah mak kita ada kes ni. Rumah mak dia nak untung sebab anak-anak. Jadi anak-anak lain tak boleh nak diharap. Dia seorang yang bekerja, yang bergaji lah. Jadi tanya macam mana tuan. Saya tak nak ambil pembiayaan peribadi sebab tuan dah kata pembiayaan peribadi ni adalah hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Tapi kalau kes mak saya tu macam mana? Rumah dia nak untung lah. Kan kos nak buat tiang baru bawah sebab dimakan anak. Rumah dia kan kayu. Iyalah. So yang macam kes tu saya rasa okey lah. Ataupun Haruslah. abang kita nak kena bunuh. Nak alung kan dia pinjam alung. Tak bayar banyak ni kena. Kita tak ada duit. Dan mengambil pembiayaan peribadi bagi saya harus dalam keadaan situasi itu. Wallahualam. Saya. Itu gambaran kepada tajuk kita. Pembiayaan peribadi perlu ke? Tengok situasi masing-masing. Betul. Dan kena fikir banyak kali. Pastikan ketika keputusan akhir untuk buat pembiayaan peribadi, kita dalam keadaan yang betul-betul waras 100%. Tak waras, fikir lagi. Betul. Sebab dia beri kesan panjang kepada kehidupan dapat kita. Pandangan kedua, ketiga daripada orang yang pernah ambil. Dan orang tua kadang dia ada pandangan-pandangan yang lebih bernas. Pandangan minta pendapat kedua. Ya, betul. Kalau fikir seorang, dia mengarut banyak. Bila mengarut tu ambil hutang. Seorang yang tu yang nak ambil tu. Okey, anda boleh hantarkan soalan anda dan juga berkongsi pengalaman anda yang pernah buat pembiayaan peribadi, personal loan ni. Hantar kat mana? Hantar ke WhatsApp Konti IKIM. WhatsApp Konti kita nombornya 01129004 ataupun cara kedua, tonton secara langsung di FB Live IKIM. Tinggalkan soalan anda dan juga pengalaman di ruangan komen di situ. Okey, kita nak terus raikan soalan daripada pendengar kita. Zaidi dari Kulim, Kedah. Saya berhajat nak buat pinjaman peribadi untuk membeli kenderaan jentera seperti backhoe. Dan saya nak gunakan untuk buat kerja, dapatkan pendapatan tambahan. Adakah ia berbaloi kenderaan ini sebagai modal untuk memulakan bisnes sendiri? Sekarang saya bekerja dengan orang. Okey. Sebelum apa-apa, sebab kita pun orang Islam, perkataan yang okey, tak apa. Walaupun kita sebut personal loan ataupun pinjaman peribadi, kita fokus, kita maksudkan pembiayaan peribadi. Pembiayaan peribadi ni yang ikut Islamik. Yang pinjaman peribadi, personal loan tu dia tak patut syariah lah. So kita buat andaian yang tuan sebut tadi, yang pembiayaan Islamik. Okey. Kalau kita ambil pembiayaan beli kenderaan backhoe tadi, cuba tengok ada tak pembiayaan untuk beli backhoe. Kalau kita beli tu biasanya kadarnya lebih murah. Contoh 3% dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil pembiayaan peribadi, dia lebih tinggi. Mungkin 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Tengok tempat lah ya. Pembiayaan kenderaan lebih murah daripada pembiayaan peribadi. Dan untuk pinjaman peribadi jangan ambil. Yang ikut bukan Islam tu memang terlampau teruk. Itulah
Selepas kad kredit, itulah hutang yang paling membebankan, di mana kalau tuan-tuan ambil RM100,000, kalau dia charge RM4,000, tiap-tiap tahun dia charge RM4,000. Walaupun hutang tinggal RM10 lagi pun dia charge RM4,000. Kalau lagi kontrak tak habis, sebab dia tak tengok apa-apa yang kita bayar setiap bulan, dia tak tengok. Dia still charge yang asal tu. Itu pinjaman peribadi yang bukan ikut Islam. Bila nak ambil hutangnya? Itulah. Kalau kita ambil rumah, dia semakin berkurang. Kadar keuntungan bank dia kira daripada baki. Yang ni tak. Daripada yang mula-mula ambil tu RM100,000. Walaupun hutang dah tinggal RM1,000. Kadar charge tahu tu, apa dia punya interest dia kalau bukan Islam tu, RM4,000 tahu tu. Itu yang uban cepat tumbuh tu. Stres. Kalau boleh yang tu. Bagi saya, sebab sebagai tentu nak cari pendapatan, insyaAllah dengan mulakan dengan bismillah. InsyaAllah kita sebut kita nak beli kereta ni, InsyaAllah dia boleh menjandakan pendapatan. Guna banyak perkataan InsyaAllah, InsyaAllah. Maknanya dalam kes tadi boleh buat lah. Boleh ambil pembiayaan, kalau boleh pembiayaan kenderaan dulu. Kalau tak boleh juga, memang bank tak bagi, baru kita pembiayaan peribadi. Okey, seterusnya soalannya, kalau melabur dengan berhutang adakah bijak? Allah, soalannya bagus ya. Sebenarnya macam kita mazhab lah, dia ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, masing-masing ada sudut pandang yang setengah tu berbeza lah. Macam urut 6, 9 lah. Ada orang nampak 6, DJ nampak 6, saya nampak 9. Kalau tanya saya, ada benda bijak. Sebab dalam situasi sekarang lah, melabur dengan berhutang ni ada benda bijak, iaitu kita berhutang. Maksudnya buat pembiayaan dengan bank untuk beli rumah, bagi saya bijak. Tu berhutang tu untuk melabur. Macam sahabat kita tadi, perlu membuat pembiayaan hutang sebab nak beli backhoe. Dan insyaAllah backhoe tu boleh mendatangkan pendapatan. Bagi saya bijak. Ataupun yang membuat pembiayaan macam ASB financing untuk mendapat pelaburan lah RM200,000 dan sebagainya. Bagi saya insyaAllah itu juga yang bijak. Wallahualam. Okey. Kita dah bagi antara contoh-contoh situasi, keadaan yang membolehkan kita untuk membuat personal loan ni. Tadi kan kita sebut. Tapi ada perkara, tadi Tuan Samsudin sebut dengan saya, para pendengar, ada kes yang dia terima, yang Tuan Samsudin terima, buat pinjaman peribadi hanya untuk makanan, keperluan harian. Ceritakan tentang tu. Okey, ada kes je lah. Yang ni saya diberitahu lah. Cuma mohon dikongsi jika ada pengalaman lah. Sebab saya pun tak pernah dengar secara individu ni daripada orang ketiga beritahu. Dia buat pembiayaan peribadi untuk membeli makanan rumah. Yang ni saya mohon jasa baik tuan-tuan dan cikgu puan jika pernah melaluinya untuk berkongsi. Sebab saya dengar daripada pihak ketiga. Saya tak pernah jumpa secara individu. Memang kalau kita fikir kalau buat pembiayaan peribadi untuk beli makanan, memang dah teruk sangat tu. Teruk sangat. Cuma kita isu kalau pinjam pembiayaan peribadi, orang mana ada pinjam RM1,000, RM2,000, RM10,000, RM20,000. Adakah perlu diambil sebanyak tu? Mohon masing-masing bagi pandangan lah. Yang tu kita nak dengar juga. Dan kalau sebut pembiayaan peribadi, mungkin satu lagi yang saya tak masuk, iaitu kalau dia contoh nak beli rumah. Kan rumah nak kena ada down payment. Kita ni ada setengah tak ada. Yalah kalau kerja kerajaan nak cari down payment juga right untuk tu. Ataupun nak beli rumah kan, nak ambil loan lah. Pembiayaan bank contohnya duit EPF tak cukup atau baru kerja dan sebagainya. Ataupun kerja lama tapi gaji sikit. So rumah dah jumpa. Pembiayaan bank dia dah luluskan. InsyaAllah dia luluskan lah layak. Tapi down payment tak ada. Yang kes tu nak guna pembiayaan peribadi ataupun bahasa common orang guna personal loan lah. Tapi yang Islami pembiayaan peribadi tu yang tu boleh. Ataupun nak beli tanah. Tanah yang kita rasa, yalah sebab tu tanah tu bagus. Dia jual pun bawah harga pasaran. Yang insyaAllah menguntungkan kita, boleh. Okey, soalan yang tadi tu, buat pinjaman personal loan untuk makanan, untuk makan hari-hari. Soalan yang baru muncul di FB Live Ikim Nur Hairuniah binti Rahim. Macam mana dengan, soalan hampir sama tadi. Macam mana dengan yang meminjam untuk keperluan hidup? Gaji tak cukup, nak makan pun tak cukup ni. Macam itulah keperluan lain semua tak cukup, kena pinjam. Yang tu nak tengok, dia pinjam tu untuk beli apa. Kalau perabot memang itu tak boleh. Sebab kadang-kadang memanglah kita guna duit tu untuk makan, tapi duit gaji guna untuk beli perabot. Dia macam ni, dengan syarat dia tidak ada pembiayaan peribadi beli perabot. Ada orang ni dia pembiayaan peribadi ni berlaku bila dia dah ada hutang kat kredit dah penuh. Lepas tu beli meja, beli TV ke beli apa, sekarang dia guna skim Asura Mudah. Itu sebenarnya dah penyakit tu, sebenarnya penyakit. Tapi kalau dia selama ni hidup tak pernah ada dan okey, kalau nak ambil pembiayaan peribadi untuk keperluan hidup, nak beli apa tu? Sebab RM40,000 tu. Dia nak beli apa? Sebab dia gini, sebab kita secara asasnya orang kaya dia nak beli meja makan yang RM5,000, dia bayar RM5,000. Orang miskin, bukan semua, maksudnya yang miskin tak beli tu bagus. Yang beli meja makan yang RM5,000 bayar RM7,000. Orang kaya beli meja sama ni, tapi bayar RM5,000 je. Orang miskin bayar RM7,000 sebab dia ambil skim asuran ataupun pembiayaan peribadi. Tapi dalam kes nak sebut keperluan hidup tu, nak tengok dia beli apa.
Kan dapat duit RM50,000, RM30,000 pembiayaan peribadi, dia nak tanggung apa? Beras ke? Lepas tu beli beras tu beli terus 50 guni ke atau beli 1 guni, duit lagi nak simpan kat mana? Sebab biasa kan duit dalam akaun bank ni mata pun jadi gelap kalau ada banyak. Wallahualam lah. Tapi bagi saya mungkin ada orang yang terdesak yang perlulah. Wallahualam. Okey. Kita rehat seketika. Itu dulu untuk pusingan pertama ni. Kita akan kembali lepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Terus hantarkan soalan dan pengalaman anda untuk kita cuba bantu semampu yang kita boleh. Itu tajuk kita hari ini. Dan satu soalan yang menarik sebenarnya, dan ramai pun orang buat strategi ni kononnya menguntungkan, tapi saya rasa sebenarnya gali satu lubang lain, tutup lubang lain, gali satu lubang lain, tutup lubang lain. Saya pernah ada kawan yang ada 7 kad kredit, lepas tu dia buat personal loan untuk tutup semua dia punya tu. Jadi hidupnya makin lama makin banyak uban lah. Kan, tua sebelum usia. Sebab apa? Kusut dengan hutang. Soalan daripada pendengar kita, Musafir Dunia, boleh tak ambil personal loan untuk bayar hutang kad kredit? Okey, soalan yang bagus. Okey. Dalam ada 4 hutang, contoh kita nak pergi melancur ni, orang duk melancur ke Korea pun, kita pun nak pergilah Korea ni. Tengok gambar ya. Contoh ada bank pertama, bank dia panggil nama dia Bank Housing Loan Bank, mana bank rumah lah. Kedua, personal loan bank atau pembiayaan peribadi tu. Yang ketiga, kad kredit bank. Yang keempat adalah car loan bank. 4 jenis bank, ya. Bank rumah, bank peribadi, pembiayaan peribadi, bank kredit kad, bank dengan apa ni, kereta, bank kereta. Kalau kita nak ambil 100,000 lah, nak pergi luar negara, nak pergi ke Korea, dia bank mana kita nak dapatkan duit? Kalau housing dia bagi 6%. Kalau personal atau pembiayaan peribadi dia bagi 4%. Kad kredit 18% lah lebih kurang. Yang kereta 3%. Mesti secara asasnya kat luar sana akan jawab yang paling menguntungkan ambil pembiayaan kereta. Bank di pembiayaan kereta. Walaupun tak dapat kereta, dapat duit 100,000 ni. Sebab dia 3% je. Nombor 2, pembiayaan peribadi 4%. Nombor 3, housing loan ataupun pembiayaan bank pembiayaan hartanah ya. Yang Islamik tu. Dan yang last sekali baru kad kredit. Sebenarnya jawapan yang paling tepatnya sebenarnya kalau untuk tempoh 20 tahun dan sebagainya adalah pembiayaan pertama yang paling untung adalah yang 6, contoh rumah 6%, right? Pembiayaan peribadi 4. Car 3. Yang benarnya paling menguntungkan adalah rumah lagi walaupun 6%. Sebab cara kira dia berbeza. Dia tak sama. Ya? Jadi apa-apa saja bila kita nak ambil loan, macam tadi kad kredit. Kad kredit tu nombor 4 memang betul yang paling teruk. Dia setiap 4 tahun hutang kad kredit kita akan jadi double. Kalau sekarang ada 4,000, 4 tahun lagi dia akan jadi 8,000. 4 tahun lepas tu dia akan jadi 16. 4 tahun lagi jadi 32,000. Tak siap. Saya ada seorang peserta masa kursus persaraan ni tahun 2008 dulu. Terbenung dia dalam kelas. Orang lain happy. Tanya lain. Tak tuan, dia nak bersara lagi 6 bulan. 6 bulan ke 2 minggu. Saya dah lupa, dah lama sangat kisah tu. Cuma sebelum datang kursus ni, saya ingat lagi di Selesa Hill Home dulu. Yang jalan nak pergi ke Kuantan, kan nak balik ke Kuantan. Genting Sempah tu. Genting Sempah dekat tu. Dia terbenung ni, dia baru dapat surat. Belum datang kursus dapat surat. Daripada bank dia hutang, dia dapat gratuity kan, orang kerja kerajaan kan dia dapat 100,000 lebih. Dia nak kena bayar ke bank tu 100,000 lebih. Nak pencen lagi 2 minggu, katalah gitu. Ya. Dia duk terfikir dah duit tu nak guna apa. Tapi bila dapat surat tu mana orang ada. Sebab satunya dia ingat, dia kata dia ada buat hutang kat kredit. Saya tak ingat 600 ke 6,000 masa dia bujang. Dan lepas tu kan berpindah-pindah rumah sebab tak kahwin kan. Lepas tu dia tak guna kat kredit tu dah. Dia ingat bank tak tahu tak apa. Tiba-tiba bank cari. Ya? Last kali jumpa 100,000 lebih tu sebab hutang kat kredit ni akan jadi double, 1 kali ganda setiap 4 tahun. Contoh? Mana kalau kita ada contoh kita beli meja, kita ambil 5,000 tadi. Meja makan 5,000. Hutang 5,000. Dan pada masa pun kita beli barang dapur. Barang dapur kan kita bayar minimum je. Kita duk bayar minimum. Meja tu kalau kita bayar, 5 tahun lagi dia 5,000 tu. Kadang-kadang dah habis pun hutang tu. Tapi dia punya kadar keuntungan bank dan interest tu, 5,000 dia akan jadi 10. Mana 5 tahun daripada sekarang, 4 tahun daripada sekarang kita boleh tengok hutang kita dah jadi 10,000 dah. Itu kalau kad kredit? Kad kredit. Ush. Yes. Personal loan naik berapa kali? Personal dia tak teruk macam kad kredit. Jadi macam soalan tadi, bagus ambil pembiayaan peribadi tu untuk settle kad kredit. Tapi lepas potong-potong tu memang tak boleh pergi kedai yang ada logo kad kredit, yang tak boleh pergi terus. Kalau pergi terkena lagi. Saya dah jumpa orang yang terkena 2 kali sampai rumah nak kena lelong.
Daripada dia muda, dia guna kad kredit. Lepas tu, dia gadai tanah mak dia. Dah meninggal apa individu ni. Gadai tanah mak dia, dia tobat nasuha. Tak nak dah pakai kredit. Lepas tu tahun 90 kot. Tahun 2000 dia pakai balik. Bisnes dia drop habis. Kad kredit dia jadi banyak, terpaksa dia gadai lori. Macam tadi nak beli backhoe dia. Walaupun dia bekerja, dia ada bisnes part time. Dia ada seorang driver yang bawa kelapa, tak silap saya, daripada Kuala Selangor ke, daripada Perak tu, Bagan Datuk, hantar ke Pasar Borong Selayang kot. Hantar memang hingga 3,000 bersih. Lepas tolak lori punya installment apa cukup. Tapi dia terpaksa jual tu. Mesin cetak wang dia 3,000 tu. Sebulan terpaksa jual untuk settle kad kredit. Itu kali kedua. Bila dia jumpa saya kata jangan pakai. Kata tak boleh. Lalu memang dia tak pakai. Lepas tu dia pakai balik. Lepas 10 tahun. Tomat Nusa kali kedua tu. So dia pakai balik. Dia kata kali ni kalau tuan tak stop, memang rumah kena gadai. Memang rumah dia nak kena gadai. Masa tu baru dia ni. Ya, memang jadi kad kredit memang jangan. Ya, ada kad kredit tidak apa. Hutang kad kredit bolehnya elakkan. Kecuali kita orang bisnes yang pusing-pusing. Kalau bisnes kan datang musim kemarau, kita pun guna dulu. Dapat kita bayar balik. Sebab nak pusing tu bagi saya sesuai. Kalau untuk secara individu, tengok atas kes lah. Kecuali kita ni memang income pun sekejap naik, sekejap turun mungkin. Tapi dia beban lah. Ambil pembiayaan peribadi untuk settle boleh. Tapi lepas settle tu, kita kena ubah banyak gaya hidup kita. Sebab pembiayaan peribadi ni atau kad kredit berpunca daripada kadang-kadang kita ni show off kat orang. Cuba tengok apa yang kita nak menunjuk kat orang. Dia benda tu biasanya berlaku kan nak menunjuk. Kecuali lah kita ambil personal loan, ada tanah, kan, rumah sebuah tu memang nampak. Tapi kita tengok duit tu ke mana. Kalau tak nampak tu maknanya ada benda yang kita menunjuk kat orang sebelum ni. Yang kita tak perasan. Sama ada masa raya ke. Kalau masa raya kan, labu ci, labu air, labu sayur, labu senayang ke. Kali tu kalau perempuan, lelaki tengok lah. Kena habis kat kereta. Ya? Maksud stop tu kena ubah. Bukan stop saja. Kena ubah gaya hidup. Kata ubah dia akan jadi lagi. Maknanya semua orang dia ada tahap kegilaan masing-masing. Betul. Saya pun ada tahap kegilaan tertentu. Betul. Semua orang. Ada orang dia gila beg. Ada orang dia gila kasut. Ada orang dia gila apa. Macam-macam jenis gila lah. Ada orang gila kereta. Tetapi itu perlu ada hadnya. Macam kereta lah. Kereta Kans ke. Kereta mewah kena ada brake. Itu hak dia. Kalau tidak memang masuk kat gaul. Wallahualam. Hafizah Suhaimi di FB Live Ikim. Macam mana kalau ibu bapa yang ambil personal loan untuk keperluan pengajian anak-anak? Sebab pinjaman pendidikan PTPTN diberi hanya cukup untuk yuran kerana dinilai berdasarkan gaji ibu bapa. Contoh 6,000 kan. Sedangkan jika diukur dengan tanggungan yang masih belajar sekitar 4 orang, 3 orang di universiti dan seorang di sekolah, tak cukup tu. Macam mana? Personal loan untuk pendidikan. Saya setuju sangat. 6,000 tak cukup. Okey, sebab saya pernah dijemput oleh PTPTN pun beberapa kali. Yalah, sebab kita dengar pada pihak individu atau rakyat benda yang bagus. Saya pun dengar daripada pihak PTPTN juga. Isunya apabila lihat sebab bilangan orang yang meminta, termasuk orang B40 yang miskin, yang mak bapak dia kadang dah ibu tunggal, kan nak minta. Jadi dia akan sebab dia nak bagi kat semua orang. Kalau dia utamakan contoh yang kita ni semua dapat semua, yang bawah tak dapat. Jadi dia ada peratus yang mana yang dapat full, yang mana dapat sebahagian ikut tangga gaji lah. Tapi dengan 6,000 anak 4 orang, 3 orang masuk you memang tak cukup. Cuma kalau nak ambil pembiayaan tu, cuba cari alternatif lain lah. Cuba cari. Sebab kan kalau PTPN tu sangat murah bagi saya. Ya, sangat murah. Mungkin cuba pergi jumpa PTPN dulu untuk berunding. Jika boleh lah. Ya? Jika boleh. Kita sebab kalau kita tengok atas black and white saja, sebab PTPN ni dia bagi saya terkenal dengan budi bicara. Pergi jumpa kat, sebab dia pun tak tahu isu kita. Jadi kita kena pergi jumpa dia. Tengok setakat mana. Sebab kalau ambil pembiayaan peribadi, dia sangat-sangat rugi lah. Kecuali kalau dah terpaksa. Tapi ambil pun jumlah ni. Dan anak-anak kita pun kalau boleh ajar dia survival mode lah. Sebab saya pernah belajar. Saya pun ayah tak ada umur 11 tahun dah. Abang bagi banyak mana je duit. Jadi saya buat bisnes kat dalam tu. Saya tahu apa isu orang nak. Tapi duit income tu masa belajar tu. Kalahkan orang gaji ijazah yang baru belum masuk. Saya boleh buat. Walaupun malam jual nasi lemak. Ambil dengan ni. Jadi cuba ajar anak kita untuk beli kari sikit. Jadi kita top up sikit je. Sebab saya tengok di universiti pun ada pelajar-pelajar yang lebih mewah. Kehidupan sebenarnya universiti ni adalah tempat untuk dia belajar erti hidup bagi saya lah. Susah sangat teruk juga. Tapi ada juga yang kawan saya yang belajar, alhamdulillah sekarang ni, makan habuk biskut saja di universiti. Sebab keluarga dia memang susah. Habuk biskut je dia makan. Sekarang memang jadi somebody lah. Cuma anak tu kita tengok hak mana, jangan
Memang tak cukup. Kalau cakap PTN saja tak cukup. Nak ambil pinjaman tu dia akan boleh lah kalau, tapi tengok atas rate dia berapa lah. Kalau pembiayaan peribadi 4% mungkin okey lagi lah. Kalau ambil kat luar dengan bank tu, yang bank yang untuk kalau kita kerja swasta ni 7-8% membebankan. Wallahualam. Ngarut tu ya. Kita tengoklah berapa kan persen yang dibagi tu. Okey, jom kita kasih pengalaman daripada pendengar kita. Sarina Musa di FB Live Ikim. Tak sanggup dah berhutang. Ia umpama jerat memakan diri. Hidup tak tenang, fikiran pusing setiap hari kerana kesilapan perancangan. Sekarang terpaksalah membayar hutang sampai habislah secara tetap. Nak menambah juga kadang-kadang. Tapi telan Elio sebab ada yang tawarkan untuk beli rumah kan. Sabar je lah, yang penting ada kemudahan untuk berteduh. Tak apalah rumah kecil sikit ke apa kan, daripada menanggung hutang siang malam pagi petang. Dia percaya suatu hari nanti Allah akan buka jalan kerana melawan nafsu kemewahan. Amin. InsyaAllah. Baik, kita raikan soalan seterusnya di WhatsApp Konti yang bertanya saat ini, wajarkah pendengar kita boleh hantar nama tak? Nama dia dari mana? Nanti saya tak sebut nama, kata soalan saya tak baca pun. Sebab tak bernama. Okey, yang ni bagus ada nama. Okey, Muhammad Rashid, wajarkah merefinance PL yang menawarkan rate yang lebih rendah? Okey, dia kena tengok isu. Kadang-kadang kita dah ada hutang memanglah. Kadang-kadang ada orang full lebih. Macam kad kredit tadi, kalau let's say kita tak apa luas sikit sebab dia hutangnya. Kalau ada yang bagi balance transfer lebih murah boleh ambil, tapi kad tu kena potong dah. Kad kredit siapa yang ada hutang tu kalau nak settle tu kena potong lah, jangan bayar je. Amount yang kita ada. Raya pun kurangkan sikit kos-kos yang menunjuk tu untuk dibayar lebih kepada kad kredit. Okey, macam pembiayaan peribadi contoh ada yang lain offer lebih. Kita kena kira dia. Sebab setiap pembiayaan peribadi dia ada legal fee apa semua dia charge. Ada charge-charge yang tersembunyi yang kita nak kira dulu. Kalau contoh kata dia free, charge-charge tak ada apa-apa. Harga ni je. So kita kira dulu terus. Yang sekarang ni kita ambil. Tapi kita tengok sebab apa kita nak kurangkan tu. Memang bagus. Cumanya jangan kita kurang, kita panjangkan tempoh. Kalau macam kes tadi, bagusnya macam ni. Kalau let's say dia dah ambil 20 tahun. Dulu kan 25 tahun, sekarang dah 10. Dah tinggal 8 tahun. Lepas tu ada tempat baru ni bagi lebih rendah. Boleh ambil 8 tahun juga. Jangan ambil 10. Memanja tu dia akan bagi otak kita untuk belanja benda yang tak perlu. Tu yang kita enjoy. Asal gaji ni lebih besar dah ni. Sebenarnya hutang dia semakin banyak. Ya? Pembiayaan peribadi dia membebankan. Wallahualam. Okey. Macam mana pula kalau kebanyakan kita, bukan kalau, memang ramai pun sebenarnya, okey, dah dapat duit pencen, dapat serbuk beratus ribu kan. Lalas buat renovate rumah, time tu lah nak tukar kereta baru. Lalas anak tak duduk situ pun sebab masing-masing ada rumah sendiri. Betul. So bijak ke tak bijak macam tu? Okey, tu soalan yang bagus. Sebab yalah apabila dia sebenarnya rumah nak renovate, kalau dalam kursus persaraan saya sebut bila nak renovate rumah ni adalah masa anak kita masih kecil. Sedang membesar. Yes. Dia dapat menikmati kemudahan tu. Sebab bila dah besar ni, benda yang perlu renovate adalah toilet. Sebab bukan apa, kita takut sama ada kita atau pasangan kita mungkin dah kena pakai wheelchair dah. Sebelum ni buat design toilet bertangga-tangga. Dah ada wheelchair nak masuk toilet pun tak boleh. Takkan masuk tengah dah kena pakai wheelchair baru panggil kontraktor. Yang tu je yang perlu diubah suai. Rumah tak perlu nak ubah suai sangat. Sebab anak-anak memang ada ni, dan semakin kita ubah suai rumah, harga rumah kita akan jadi lebih tinggi. Di usaha persaraan lah. Sebab bila lebih tinggi, apabila kita meninggal nanti, isu harta pusaka rumah tu akan dijual oleh keluarga kita. Bagi saya dalam kes contoh di ibu negara mana-mana ada 1000 buah rumah, yang ditinggal lebih kurang 900 rumah tu akan dijual oleh anak-anak. Sebab kita yalah, dengan renovate lebih, dia akan menyebabkan harga rumah pun naik berkali ganda sampai tak ada anak kita yang mampu nak beli. Bagi saya, jika ada duit lebih, mungkin kita beli rumah lain ke, ataupun jual rumah tu, beli 2 buah rumah. Kalau rasa nak rumah fresh lah, rumah baru, mungkin harga dia tu dah boleh beli 2 buah rumah. Kita duduk satu, kita bagi orang sewa satu. Wallahualam. Okey, kita lihat sekali lagi. Kita akan kembali untuk pusingan ketiga selepas ini. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. Kembali bersama saat ini para pendengar. Kita sambung sikit lagi apa yang kita kongsikan pada petang ni untuk tajuk kita, pembiayaan peribadi perlu ke? Jom kita tengok apa lagi yang terkini kiriman daripada pendengar kita. Hari ni ramai sangat respon sebab ramai terkena kot. Kan? Tak apa, semua orang pernah buat silap dalam hidup kan, merancang keuangan dengan tidak tepat. Jadi kita belajarlah daripada apa yang kita pernah buat kan, supaya benda ni tak jadi tidak diwarisi oleh keturunan kita. Tujuan keturunan mengalami masalah hutang yang kronik kan, tak raya. Okey. Kita tengok ni soalan daripada Alia Sufian Daniel. Boleh tak saya gadaikan emas
untuk selesaikan hutang keliling pinggang. Jadi saya cuma fikir bayar tebus emas. Okey tak? Okey, dia macam ni. Soalan tu sangat bagus. Dia sebenarnya bukan isu mah dan sebagainya, isu macam ni. Kalau mah kita gadai berapa kadar dia? Kadar upah dia. Yang tu kita nak kira dulu yang mana lebih ni. Kalau tempat orang lain contohnya 0.8, gadai emas 1.5. Baik jangan gadai emas. Kena tengok kadar dia. Kadar berapa dia bagi. Rate semasa sebab macam ni lah. Macam saya rasa kurang, minta maaf, kurang cerdik sikit saya naik setengah orang. Dia ambil pembiayaan peribadi ataupun personal loan. Dia pergi bayar hutang PTPTN yang 1%. Yang tu 4%. Tak berapa cerdik lah orang nampak. Sebab dah 1% tu kadar dia rendah. Maknanya 100,000. Kalau 1,000 je. Kalau pembiayaan peribadi 4,000 contoh. Dibayar 1,000 rugilah. Jadi sama macam tu. Nak settle hutang lain nak tengok. Kalau macam kad kredit kena buat comparison. Ya. Nak settle. Dia tak ada masalah. Maknanya gadai emas tu benda yang bagus juga. Cuma nak tengok kita nak settle tu hutang yang lebih tinggi dari segi kadar je atau lebih rendah. Kalau lebih rendah tak rugilah. Kita patutnya contoh ambil pembiayaan peribadi untuk settle kad kredit. Itu bagus. Ya, sebab kad kredit lagi cepat 4 tahun jadi double. Tapi ambil pembiayaan peribadi untuk settle hutang rumah, itu tak bagus. Sebab hutang rumah sebenarnya untuk long term dia lebih murah sebab dia reducing balance. Wallahualam. Okey, apa cara yang terbaik untuk kita buat simpanan yang bijak untuk kurangkan apa jua bentuk pinjaman kita, pinjaman peribadi ke, kad kredit ke, ansuran mudah ke, apa-apalah. Seperti mana kita kongsi ada 2-3 cara lah yang saya nampak praktikal yang kita boleh bantu kita buat hutang baru ataupun menghalang duit kita terbelanja dan sebagainya. Campur kalau pertama buat si hijau yang kita bicara belum ni, dapat duit si hijau kita simpan dalam tabung yang tak boleh buka di bawah. Bila penuh kita percepatkan untuk lansaikan hutang. Nak cepatkan hutang dia ada 2 strategi. Sama ada kita cepatkan hutang yang kadar keuntungan bank lebih tinggi ataupun yang mana yang paling sikit. Contoh hutang kad kredit memang dia tinggi kadar tapi dia 40,000 lagi hutang. Tapi pembiayaan peribadi dengan 5,000. Kita settle yang 5,000 tu lebih sikit. Supaya cepat habis. The moment satu hutang kita habis, kita akan jadi lebih rasa semangat untuk settle hutang lain. Kalau nak bayar 40,000, bayar sikit-sikit tak nampak pun kurang. Cari yang mana yang paling sikit. Saya lebih suka itu dari segi motivasi untuk kita. Itu yang si hijau tadi. Yang kedua, cari yang hutang yang paling sikit untuk kita bayar lebih. Yang ketiga, raya ke kalau boleh buat simple-simple lah. Ya, kalau sebelum dah simple lagi. Sebab kalau tengok setiap kali raya ni habis beribu. Jarang habis beratus. Yang ribu tu potong ke separuh 30% untuk kita bayar hutang untuk percepatkan. Dan seterusnya tadi yang kata gadai emas. Bagus untuk kita beli emas juga. Daripada dapat duit income kita beli emas sebahagiannya. Jika terdesak apa kita boleh gadai. Contoh nak makan kita pergi gadai ke bank sekejap untuk ambil jumlah yang kita nak makan. Ataupun settle hutang lain. Ataupun alamak nak bayar rumah apa ni tak ada. Kita gadai emas sekejap. Contoh untuk tertentu je. Yang hutang-hutang lain jangan, dan itulah kena tambah nilai diri supaya kita tak terikut orang. Orang buat hutang, kita buat hutang macam kes yang saya jumpa seorang individu. Kata, tuan saya ambil hutang sebab orang lain ambil. Saya rasa macam saya tak normal pula tak ambil pinjaman peribadi. Ada juga orang gitu ya. Ada juga. Itulah saya kata dunia ni sangat unik. Dia ambil kerana tu. Tapi duit pun tak tahu entah ke mana dah. Allahualam. Okey, kita pergi pada yang mula-mula kita sebut tadi. Banyak sebab utama orang buat personal loan sebab nak buat belanja kahwin. Okey, banyak kes yang dirujuk dengan Tuan Samsudin. Pasangan okey je, mak mentua pula sebelah lelaki ke bersama perempuan yang over sangat ni. Dia tak tanya anak buat personal loan ke tidak. Dia tahu majlis, okey mak tak fikir apa-apa, semua settle, senyum lebar. Macam mana tu? Zalim ke tidak tu? Mak mentua macam tu. Itu sebab sebenarnya kalau nak kenduri kahwin ni bagi saya ialah kita tanggungjawab kita nak mengahwinkan anak. Kenduri tu sebolehnya kalau anak tu volunteer nak guna duit dia ada simpanan banyak, dia nak bagi tak apalah. Kalau dia tak ada, kita buat ikut anak kita tu lah. Kalau kita nak buat gram boleh. Sebab jemputan ramai. Macam ada seorang pembaca buku saya tu. Dia jumpa mak dia, mak saya nak jemput 10 orang je, kawan pejabat je. Kalau mak nak buat kenduri 200, 500 orang boleh, mak tangguhlah kos tu. Saya tanggung yang 10 orang punya makan cakap je. Tu terang kan, senang. Jadi mak tu tanggung sendiri. Ya, bukan kalau kita nak tanggung, kalau kita ada duit tak apa. Sebab lepas kahwin lagi banyak lagi benda yang kita belah. Termasuk perceraian. Kita jangan kita kahwin tetap bercerai. Kita niatnya memang tak bercerai. Tapi bila bercerai apa kos apa yang kita perlu tanggung? Naik mahkamah, turun mahkamah. Nak tuntut atas pencarian. Kes kadang-kadang dia lah beli rumah tanah semua atas nama suami. Isteri ambil personal loan untuk suami beli tanah. Lepas Cinta tu berlaku perceraian dah siapa nak tanggung.
Jadi mohon je sebaik kepada ibu-ibu bapa di luar sana, bila kahwin, benda perlu kita fikirkan, jangan bagi anak dan bakal menantu kita berhutang. Kalau memang dah letak wang hantaran, memang dia akan berhutang. Tak, bukan. Kalau nak boleh sebut seberapa yang mampu dan ikhlas. Setakat saya jumpa lelaki majoriti pun, yelah, dia tak mampu sekarang sebab gaji pun berapa. Memang kalau dia sayang kat isteri dia, apa-apa pun, ada banyak duit harta pun, dia akan bagi kat isteri. Tapi kalau kita dah awal-awal minta gila-gila daripada tu, contohnya isteri dah ada handbag, kita suruh letak antara handbag lagi. Kasut isteri baru beli pun, right? Jadi kadang-kadang benda tu membazir. Jam dah ada, takkan isteri nak pakai 2 jam. Jadi benda-benda tu kita boleh elakkan, kurangkan. Biar orang nampak kenduri anak kita biasa. Tapi biar hidup anak kita lepas kahwin tu jadi luar biasa. Orang kata biar nampak, biar nampak biasa tapi bijaksana. Okey. Kalau ada orang beri alasan macam ni, tak, saya, makcik bukan nak sangat letak tangan tinggi anak makcik tu. Cumanya makcik punya konsep falsafah hidup gini. Kalau anak kita tak memurah, senang nak dapat, nanti kan senanglah dia buat sesuka hati kat anak kita. Bila kita letak harga tinggi, dia pasti nak dapat, dia nanti dia dapat jaga elok anak kita. Boleh pakai ke konsep macam tu? Memang tak. Itu soalan yang bagus. Memang lalu ada setengah dia fikir tu. Kalau kita ambil, memang duit tu pun lebur dah. Kalau bagi tinggi, bukanlah let's say dapat kat anak perempuan kita, tak apa. Beli emas kan macam dulu kan, kalung tu. Tak apa bagi saya. Kurang-kurangnya kalau bercerai pun adalah kalung emas tu. Sekarang kalung apa ada? Pelamin dah sewa 4 jam dah orang ambil balik dah. Tali rafia je kalung. Tali rafia je. Jadi sebenarnya tak. Dia sebenarnya gini. Kalau nak letak boleh, kita bagi duit tu, janji duit tu jangan dia leburkan dalam majlis. Jangan lebur. Contoh letak dalam ASB dia ke, tabung haji ke, ataupun down payment rumah untuk isteri. Yang tu saya setuju. Tapi sebab, yelah, kita nak buat murah, kita buat seberapa yang mampu dan ikhlas. Tapi takkan berapa yang nak bagi. Tapi pada masa pun, sama kalau dia bagi tinggi, lepas tu tak bagi pun ada kes. Lepas kahwin tak boleh bagi apa-apa sebab nak bayar hutang personal loan tu yang 10 tahun. Saya rasa kalau dah ada kes gitu, tak ada cinta dah. Tak ada. Memang kan ada kes Piramli tu. Kan dia sebut apa? Tu yang hutang. Kan dah anak 3 dah hutang. Kan suami isteri kan minta tu minta ni. Tak ada duit. Apalah kahwin abang tak ada duit apa. Yelah sebab mak kau dulu minta hantaran tu. Dah kalau mak aku letak hantaran, kenapa mak kau sanggup ni? Yelah aku sanggup sebab kau dah setuju sehidup dan semati. Tapi lepas kahwin tak ada sehidup semati dah. Minta tu minta ni. Laki pun sakit jiwa tengok. Kan bergaduh sampai kutut nama mak bapak kita. Benda tu sebenarnya sampai sekarang. Cuma bagi saya, wanita walaupun kita kahwin, suami kita bagi hantaran wang, yang itu tak berapa penting. Yang penting lepas kahwin tu kena bijak. Duit dapat ke, suami bagi duit dapur, kena pandai lah simpan. Ada kes di Perak tu sangat bagus. Dia duduk suri rumah. Suami dia kerja biasa, bagi belanja dapur, dia dah hasil dah. Untuk dia urus dapur, dah duit untuk simpanan dia. Lepas tu kena cerai, umur 50 lebih dah dicerai kan. Jodoh dah habis. Jodoh dah habis. Dah habis lah. So dia boleh lari, bukan lari lah. Maksud datang ke KL, beli rumah cash, rumah teres, duduk dengan anak dia yang sulung. Dia boleh belajar cash, dia ampang rumah 90,000 that time. Mana perancangan dia tu cerdik daripada mula lagi. Jadi lewat hantaran besar pun, lebur atas majlis 4 jam buat apa? Tak. Raja 4 jam je lah. Hamba sepanjang hidup. Kan? Allahualam. Kita hanya beri second opinion. Pandangan kedua, yang nak meneruskan, nak menanggung semua risiko tu, anda fikirkan sendiri. Soalan terakhir ni, saya pengguna Tegar kad kredit sebab tak suka pegang tunai. Yang penting hujung bulan bayar habis. Macam mana? Bagus. Tak apa. Bagus. Itu bagus. Sebab ada manfaat juga guna kad kredit. Contoh kita dapat point. Nanti boleh claim apa, dapat peti sejuk lah, mesin basuh lah. Boleh dapat microwave dan sebagainya. Itu bagus. Kalau kita boleh mempertahankan break tu, dia ada break. Dia tahu break. Belanjanya tu dia boleh bayar semua, alhamdulillah lah. Dia tidak tekan break dan tarik handbrake. Banyak orang tekan break je, tak tarik handbrake. Tak apa nak selamat sangat. Handbrake pun dah putus tu, nak tarik tak boleh, tarik tak ada. Memang terbelanja juga, wallahualam. Kesimpulan untuk tajuk kita hari ini. Jadi tuan-tuan dan cik-puan yang dirahmati Allah, lagi disayangkan Nabi, banyak jenis hutang. Tak semua benda yang dicipta oleh Tuhan dalam bentuk haiwan yang kita boleh makan. Macam contoh babi haram dimakan, lembu boleh. Tak semua jenis hutang, tak semua jenis pembiayaan yang ada di luar sana untuk kehidupan kita di dunia. Ada benda yang boleh membahagia kita, ada benda yang boleh memudaratkan kita. Jadi pilihan tu di tangan kita. Tak apa kalau dah terjebak, jadikan slot-slot bijakwan ni untuk langkah-langkah untuk kita berubah, termasuk saya sendirilah. Jadi rasa itu saja daripada saya. Wallahualam. Terima kasih tetamu saya petang ni, Tuan Samsudin Kadir. Tajuk kita pembiayaan peribadi. Perlu ke? Dah tanyalah diri masing-masing. Kita dah bagi segala benda yang dah patut kita bagi. Terima kasih pendengar yang menonton, yang mendengar, yang bertanya soalan, yang berkongsi pandangan. Saya ujung ni nak katakan satu je. Selamat melalui kehidupan.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar nanti. Di atas kesalahan saya, maafkan saya. Terima kasih untuk anda. Teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Az-Zuha Group Travel and Tours memperkenalkan pakej eksklusif Rotana dengan harga bermula RM6,090. Jarak 50 meter sahaja dari dataran Masjidil Haram dengan penerbangan terus Saudi Airlines. Disantuni mutawif tempatan yang berpengalaman dan sihat tubuh badan. Pakej termasuk 4 kali umrah, istimewa percuma ke Kota Taif. Deposit hanya RM300 sahaja. Daftar sekarang dengan hubungi 011-108-73467 atau 011-5502-3367 atau layari laman web rasmi Az-Zuha di www.azzuhatravel.com dan gunakan kod Az-Zuha Best untuk dapatkan diskaun menarik. Rancangan Bual Bicara itu tadi dibawakan khas untuk anda